Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku adalah Abdul Rahman. Dan pada hari ni aku nak membincangkan korang, aku nak share kat korang satu hot news mengenai adik Amir. Walaupun kita tahu beberapa hari lalu kejadian ini sangat mengejutkan oleh rakyat Malaysia. Jadi aku nak bahas sedikit lah. Jadi jangan lupa tekan button subscribe guys, yang baru dalam YouTube channel aku. Let's go. Okay guys, sebelum kita start kita punya video, kita sanitize dulu kita punya tangan walaupun aku kat rumah. So ini adalah jenama daripada Tash, kalau korang boleh nampak lah. Okay, Tash. Dan kita letak dulu sebelum kita mula apa-apa, kita perlu bersihkan diri tangan kita. Jadi kita perlu sentiasa dalam keadaan bersih Dengan COVID ni, kita belajar arti kebersihan adalah perkara yang utama dalam kehidupan. Jadi apa yang aku nak sembang, aku nak share kat korang, aku nak kongsi kat korang serba sedikit je tentang pengajaran daripada kes adik Amir ni. Okey, yang pertama, pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 kita dikejutkan beberapa kes seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, dan kedua mengenai kes Syuib, dan ketiga adalah kes mengenai kes Syuk Hot FM, penyampai radio, yang mana kita tahu benda tu pun mengejutkan ramai netizen dekat Malaysia, kes dia tu. Jadi yang tu kita tolak tepi dulu. Apa yang aku nak bahas dalam video ni adalah mengenai adik Amir lah, yang mana kita tahu dia adalah seorang pemuda ataupun pernah viral ketika dahulu, di mana dia ni hidup dengan keluarga angkat. Dia ni adalah anak angkat kepada satu keluarga yang berada di Melaka lah. Aku sebenarnya tak tahu pun siapa adik Amir ni, siapa keluarga angkat, macam mana dia boleh berjumpa, kenapa tiba-tiba boleh berpisah kan, walaupun kita tahu dia adalah keluarga angkat. Jadi apa yang aku nak cerita, aku nak kongsikan kisah dia. Kita ambil pengajaran apa yang kita baca sahaja. Jadi aku beritahu ni, aku bagi tahu awal, benda ni, perkara ni korang boleh dengar sahaja, tapi aku tak sarankan untuk korang percaya 100%. Cuma ambil, orang cakap, pengajaran daripada beberapa kronologi ataupun dia punya cerita-cerita yang kita dengar, sama ada di Google ke kat media-media sosial, yang mana mengatakan adik Amir ni didera. Yang seperti yang kita tahu, kejadian ni ramai pihak yang terkejut dan secara tiba-tiba ingin mengambil tahu mengenai adik Amir lah. Termasuklah aku. Jadi aku cuma nak kongsikan je, aku tak ada nak membuka aib siapa-siapa. Aku tak ada pun nak, orang cakap, nak judge ataupun nak hukum siapa-siapa, sebab aku adalah orang biasa. Jadi aku boleh je, tak ada masalah untuk aku bagi pendapat aku, bagi pandangan aku. Seperti korang juga, tak ada masalah. Tapi kita kena bagi pendapat yang positif lah. Jadi dalam video ni, apa yang kita lihat, macam-macam media sosial keluar adik Amir didera oleh ibu kandung serta ayah tiri beliau. Jadi adik Zubaidi Amir Kushairi Abdul Malik yang berusia 7 tahun ni meninggal pada Jumaat yang lalu, dikatakan menjadi mangsa dera oleh ibu kandung dan ayah tiri beliau. Aku tak tahu sebenarnya nak mula daripada mana, sebab macam aku cakap tadi lah, mula-mula aku sebenarnya tak kenal pun siapa dia. Naiknya kes ni, barulah aku start cari ataupun kaji mengenai siapa adik Amir ni, kenapa boleh viral. Dan kita pun macam orang ni pun kadang-kadang tak ambil pot sangat. Jadi bila kes ni sampai kematian, melibatkan budak bawah umur, yang penyiksaan, kalau kita rasa penderaan ni, kalau kita tengok
dia dijumpai dalam tong. Jadi aku rasa kalau betul lah penderaan ini dilakukan ataupun dibuat oleh ibu kandung dan ayah tiri beliau, aku rasa sangat kejam tau. Tapi aku ada tengok beberapa berita di YouTube dan beberapa YouTuber yang bahas mengenai ini. Dia mengatakan pihak polis dalam siasatan lagi. Ada kemungkinan, aku dengar juga arwah ataupun Allahyarham ini tidak didera. Jadi kita sebagai, kita tak ambil kita lah, aku sebagai orang awam, orang biasa berpendapat, kita jangan buat spekulasi yang memandai-mandai. Sebab ya memang kita tahu kebanyakan media mengatakan didera oleh ibu kandungnya dengan ayah tirinya. Tapi bagi aku, benda tu kita boleh dengar tapi tak boleh percaya 100%. Biarlah polis ataupun pihak yang bertanggungjawab untuk membuat siasatan demi mendapat kebenaran. Dan kita berada di dalam Malaysia yang penuh dengan undang-undang yang ramai yang tahu. Malaysia ni bukannya negara yang orang cakap boleh buat onar suka hati korang. Korang nak pergi tumbuk orang, korang nak bergaduh, bukan sewenang-wenangnya korang boleh buat benda tu dekat Malaysia. Sebab kita, undang-undang kita ketat. Sebab itulah negara kita aman daripada bencana pergaduhan besar ataupun pembunuhan secara kejam. Jadi perkara ni biar polis yang selesaikan. Aku pun tak boleh nak cakap sangat kronologi dia apa kan. Yang macam korang baca dekat media sosial tu, adik Amir ni didera oleh ibu kandungnya. Kita pun tak tahu didera macam mana. Walaupun ada beberapa kenyataan yang aku tengok lah dekat Instagram, dekat Facebook sikit, yang mengatakan terakhir sekali dijumpai di dalam tong warna biru kan. Tong warna biru yang isi air tu. So benda tu kita pun tak tahu berapa lama dia ada kat dalam tong air tu. Apa perkara yang boleh menyebabkan dia meninggal dunia. Ada objek tajam ke ataupun dibaling-baling, kita pun tak tahu. Jadi sekali lagi aku ingatkan, kita sebagai rakyat Malaysia mendoakan supaya apa yang telah terjadi ini adalah satu pengajaran. Jadi kita sebagai manusia ataupun rakyat di Malaysia ni, kita berdoa agar perkara ini tak berulang lagi kan. Sebenarnya perkara ni berlaku, sebenarnya semua ada sebab. Sebab kalau perkara ni tak berlaku, di masa akan datang orang akan buat. Orang tak tahu. Kalau kau dera anak kau, walaupun itu anak kandung kau sendiri, kau boleh sesuka hati saja kau nak buat apa. Sebenarnya dalam undang-undang, walaupun itu anak kau sendiri, kau lahir dengan dia sendiri, kau tak boleh nak mendera ke, kau tak boleh nak pukul terlampau yang menyebabkan lebam-lebam dan sebagainya, yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian. Yang paling parah, benda tu sebenarnya semuanya ada undang-undang. Jadi perkara itu berlaku mesti ada asbab untuk kita jadikan ia adalah pengajaran dan menjadikan kita lebih baik pada masa depan lah. Jadi benda tu semua aku rasa perkara-perkara jadi semuanya ada asbab. Macam kes Syuib, kes Syuk Saha nama dia. Aku lupa nama Syuk ni lah, penyampai radio Hot FM tu. Jadi perkara tu sebenarnya kita tak boleh nak terlampau melepaskan geram. Memang kita tahu rakyat Malaysia sangat prihatin, sangat bagus dalam menindak ataupun memberi hukuman. Tapi biarlah pihak yang bertanggungjawab seperti pihak polis untuk melanjutkan siasatan, ataupun masih, orang kata masih dalam siasatan. Kita tak boleh nak buat kronologi yang bukan-bukan. Jadi aku rasa itu sahaja. Jadi sebelum aku tamatkan video aku untuk kali ni, kita sedekahkan kepada adik Allahyarham Zubaidi Amir Kushairi Abdul Malik dengan Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.